Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Asmah masih lagi di Pesta Buku Alam Shah Alam Convention Convention Center. Center. Tengok ni Asmah, ramai orang kan? Ya betul, ramai. Kalau dah live dah. Dah live dah pun. Okey. Kalau tuan-tuan datang ni, masuk je kat South Central, tengok ni ramai budak-budak betul. datang. Ramai sangat kenapa ramai. Aidil? Ramai kenapa ni Aidil? Mestilah orang nak membeli buku. Nak membeli buku sebab apa? Sebab ada Sebab cabutan ada bertuah. cabutan bertuah. Yes. Suka untuk kami maklumkan kalau beli buku RM30 ke atas, anda berkelayakan untuk memenangi cabutan bertuah. Sebanyak 9 pemenang satu hari. Ya, Jadi tanpa kita ulas dengan lebih panjang, kesian saudara-saudari tepi kita ni, hari ini kita akan bincangkan topik berkaitan apa, Asmah? Berkaitan dengan antibiotik. Perlu atau tidak sebenarnya. Sebenarnya. Jadi hari ini kita bawa, saya rasa semua orang dah kenal. Tapi kita nak juga dia bagi introduction. Okey, dipersilakan abang yang kacak sebelah kita ni. Doktor Selebriti. Doktor Selebriti. Bukanlah Dr. Celebrity. Hi, good morning bro. Good morning Asma. Okay. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Hari tu kita cakap pasal reading cyst. Tercakap sikit pasal antibiotik. Dan dia pun nak tanya, menarik juga nak cakap pasal antibiotik. So, I pun okey lah kita cakap pasal antibiotik. So, nama saya Dr. Chat Chai. Saya merupakan seorang pegawai perubatan selama 6 tahun. Dulu kerja kat Sarawak, sekarang base kat KL sudah lah. Kabarnya dulu Dr. Cati Chai ni dia pernah belajar dekat Russia. Boleh tak cakap Russia sikit? Apa khabar? Здравствуйте, ребята. Tak mampulah pula saya nak beri reply. Kita nak menilai. Jadi kita topik pasal kita pasal antibiotik. Ya betul. Kan? Kita tahu antibiotik ni adalah ubat di mana untuk melawan bakteria. Jadi boleh tak doktor simplifykan apa itu antibiotik? Kira introduction untuk antibiotik. Okay. So very happy to talk about this topic sebab topik ni saya rasa jadi isu semasa dalam medical field kita lah. Kalau kita tak tangani isu ini, lama kelamaan ini akan jadi isu besar yang manusia akan terpupus. So that's why I feel antibiotik ni sebenarnya adalah ubat untuk melawan, untuk membunuh atau untuk mencegah bakteria daripada replicate atau menjangkit kita. So bakteria itulah antibiotik, pembunuh bakteria. Okey, itu adalah antibakteria. Boleh tak Dr. Chai terangkan apa beza antara bakteria dengan virus? Okay. So the misconception kat semua orang ialah kalau you sakit ambil antibiotik. Itu masalah paling besar kat dunia, kat Malaysia, kat mana-mana lah. Kalau sakit pergi jumpa doktor, ambil antibiotik. So the first thing korang kena faham ialah bakteria dengan virus beza. Okay, dua-dua adalah mikroorganisma, tapi dari segi cara dia orang menjangkit adalah sangat berbeza. Okay, first kita go down kepada size. Saiz bakteria dengan saiz virus sangat beza. Saiz bakteria besar sikit, saiz virus dia dalam mikroskopik. Kalau boleh bagi contoh besar mana tu? Kalau kecil lah kan? Okey, contohnya bakteria tu gajah, virus tu tikus. Besar juga Beza, sangat-sangat beza. Tapi dalam mikroskopik level lah. So cara dia menjangkit lain. Okey, bakteria kita selalu cakap bakteria simia. Dia masuk dalam darah. Dalam darah kita dia akan replicate and lama-lama kita akan jatuh sakit. Okey, yang tu bakteria. Itu bakteria. Okay. Tapi viral lain sikit. Dia tak boleh replicate macam tu saja. So viral kena mencengkam kepada sel host manusia dan dia akan mengeluarkan dia punya viral component and dia akan replicate dalam sel. Dia contoh macam ni lah, dia pegang. Contoh. Boleh bagi. Okay, contohnya Contoh. Boleh. okay, ni sel kita, sel dalam badan lah. Dalam badan. So dia akan mencengkam dan dia akan mengeluarkan dia punya komponen kat dalam sel kita dan melalui sini dia akan replicate and keluarkan sel baru. Tapi bakteria lain. Bakteria dia dari sini dia boleh jadi dua terus. Ni kat dalam, dia masuk kat sel terus lah. tak, ni kat dalam darah kita. Darah. So perbezaan dia ialah virus susah nak bunuh.
sebab dia berada kat dalam sel kita. Okay. So badan kita nak kencam ini adalah orang jahat tak boleh sebab dia sembunyi kat dalam sel kita. Itu perbezaan dia lah. That's why antivirus sampai sekarang kita nak cakap dia kurang maju lagi sebab cara nak lawan antivirus virus sangat susah. Okay. So itu perbezaan jangkitan dia. Okay, alright. Okay, saya nak tanya ini soalan saya sendirilah. Yep. Kalau orang yang kena sakit tekak, Yes. Okay. itu bakteria ke virus? Okey, selalunya secara lazimnya 89% adalah virus. Sakit tekak selazimnya. Okey, doktor akan selalu tengok dalam tekak. Apa dia tengok? Dia akan tengok jangkitan dia macam mana. Dari jangkitan macam mana tu, kalau ada nanah tu bakteria. Kalau ada nanah putih, kadang-kadang dia tekak berkahak putih-putih tu, itu nanah tu bakteria. Tapi kalau dia merah, setakat merah je, selalu dia viral. Selalunya. Sebab virus takkan keluarkan nanah. Virus takkan keluar sebab cara ni lah. Okay. Dia akan sembunyi kat dalam sel tu akan sakit. Tapi yang ni bakteria akan berkumpul and then keluarlah nanah. So secara lazimnya kalau ada sakit tekak, ada demam sikit, secara lazimnya adalah virus. Kebiasaannya lah, ia adalah virus. Maksudnya selalunya kalau bakteria, selalunya infection ke apa, physically kita boleh nampak lah. Secara lazim lah. Secara lazimnya lah. Boleh, kita physically boleh nampak nanah. Yang tu bakteria. Okay, lagi cara selalunya kita nak bezakan bakteria dengan viral. Okay, doktor selalu tanya demam. Ya, betul. Demam macam mana? Betul, selalu doktor okay. tanya. Kita ada dua jenis demam. Demam panas, di mana kamu berasa panas. You rasa I nak mandi dalam kolam, I rasa panas sangat. Okay. Dengan ada demam sejuk. Bila you demam tapi you rasa sejuk. You rasa nak pakai jaket, nak selimut, nak semua tu. Okey, kalau demam sejuk selalunya virus. Asmah, kalau demam sejuk tu virus. Itulah, saya selalu demam sejuk. Demam sejuk so selalunya virus. Kalau demam panas selalunya bakteria. Secara lazim lah. Okay. So, that's why doktor akan tanya tu untuk dapat idea. Ini bakteria ke viral? Okey. Kalau ini bakteria, barulah kita akan kasih antibiotik. Okay. Kalau ini viral, kita selalunya tak kasih antibiotik. Apa yang kita kasih? Vitamin. Kalau virus, kita akan bagi vitamin. Virus, yes. Virus, vitamin. Kalau bakteria baru bagi antibiotik. Doktor, saya nak tanya. Secara lazim tadi doktor cakap kan, kita tak dapat nak beza. Macam doktor kan cakap secara lazimnya, yang ni adalah demam virus, ni adalah demam bakteria. Kalau sakit, contohlah sakit tertentu daripada sudut badan ke apa, macam mana kita nak tahu itu adalah virus atau bakteria? Contohnya di paru-paru. Di paru-paru. Okey, that's why secara keseluruhan demam tu lah, demam panas, demam sejuk. Satu lagi ialah virus, you akan rasa macam satu badan rasa tak sedap. Lemau, rasa macam kena hempap dengan lori lah. Selalunya orang cakap, I kena hempap lori. Orang yang sakit, contohnya orang sakit denggi selalunya dia akan cakap, doktor, kena hempap lori doktor. Sakit sendi, sakit tulang, sakit otot. Itu selalunya virus. Sebab mekanisme ni, ingat tak? Dia akan masuk dalam sel tu sakit. Dan dia hasilkan sel baru pula. Dan dia hasilkan sel baru, dia jangkit sel yang seterusnya dan sebelahan. So dia akan masuk kepada sel otot, dia akan masuk kepada sel badan dan sebagainya lah. That's why dia sakit macam tu. Selain itu, kita boleh cakap sakit, nanah dan sebagainya, demam tu. Dan juga kadang-kadang kita ada macam apa nak cakap tak apa, nanti saya cakap pasal tu. Batuk. Kalau batuk berkahak selalunya mungkin bakteria. Kalau batuk berkahak. Kahak dia hijau. Kalau dia sneeze, kalau dia kahak dia macam jenih, itu sebenarnya bukan kahak, itu sebenarnya saliva. Kita punya saliva kita sendiri lah, phlegm sendiri. Tapi kalau batuk dia hijau, kuning pekat, itu kita boleh suspect tu bakteria lah. Kalau dia sneeze pula, kalau sneeze, apa yang keluar? Kalau viral, dia macam jenis je lah, macam kahak biasa lah. Macam kahak kita kan selalu memang ada kahak, tapi sakit tu so dia keluarkan sneeze tu. Alright. Sebelum kita pergi ke soalan apa ni, Abang Live ni, Abang Live, saya nak tanya juga ni. Ada orang kata Panadol tu boleh sembuhkan demam, kadang boleh sihatkan tubuh badan, sakit kepala hilang. Panadol tu sebenarnya kategori apa? Yes. Panadol tu kategori antipyretics. Dia lawan demam.
Melawan demam. Dia bukan antibiotik, Dia dia bukan. lawan demam je. Maksudnya dia ubatan sakit ke? Boleh kata ubatan sakit? Boleh. Ah. Kalau dos yang tinggi dia ubatan sakit. Okey, cakap pasal demam Okey. Lari topik sikit. Baik, boleh tak apa. Okey. Boleh. Demam tu apa benda? I nak tanya Encik Aidil. Demam tu suhu lebih tinggi daripada suhu badan normal? Yes. Okey, demam Okey. tu suhu badan lebih tinggi daripada 78 Celsius. Core. Means kita ambil dalam bawah lidah atau dalam buntut. Okey, tapi kalau kita ambil kat skin saja 37.5 kita kira dah demam dah. Okey, apa tu demam? Okey, demam adalah satu mekanisme badan untuk melawan jangkitan. Okey, contohnya ada satu jangkitan masuk dalam badan. Okey, dia masuk dah, badan kita nak lawan dia. So badan akan keluarkan banyak mediator, banyak enzim dan sebagainya Alright. untuk membuatkan Sistem pertahanan. membuatkan suasana yang tak sesuai untuk bakteria atau virus tu membiak. Alright. Okay. Badan itu kita demam. ni macam ada mesin ni. Badan kita, demam selalunya badan kita yang buat. Sebab bakteria dah ada jangkitan. So badan kita akan buat, kita panaskan lah. Masya Allah. So that bakteria tu Okay. tak selesa, Yeah. tak sesuai. Alright. So selalunya is our own body mechanism. Okay. Tapi masalah akan berjadi kalau demam tu panas sangat atau berlarutan. Kalau yes. demam panas sangat atau berlarutan, lama-lama sel kita sendiri akan terseksa. Sel kita sendiri akan mati. That's why kita kena turunkan demam tu. It's a double-edged sword lah, like I would Okay, say. alright. Okay, but I would say kalau you demam, biar demam tu berlarut sehari dua. Okay. Jangan lebih daripada tu. Tapi ada juga orang cakap, oh ya kalau zaman sekarang bahaya, kalau demam je kena terus jumpa doktor. Tak perlu. Demam tu Ini penerangannya. Mekanism. ciptaan sendiri. Alright. So dia ada makna, bukan dia tak guna, ada maknanya. So kalau ada makna, kita gunakan makna tu lah. Okay. So that's why demam is very important. Kita berlarut sehari dua. Tapi kalau lebih, kita kena kurangkan lah. Tapi untuk budak kecil, Yes, untuk baby ke? golongan umur 6 bulan sampai 6 tahun, dia ada risiko dapat sawan demam. Demam sawan. So untuk baby, cuba jangan biar demam berlarutan. Kena lawan. Antibiotik, tepid sponging, mandi dan sebagainya. Yang pakai cool fever semua kan? Cool fever. Okay. Okey, I nak tanya macam Dr. Syah cakap, kalau macam setakat sehari dua demam tu sebenarnya itu antara salah satu badan kita react untuk kita lawan balik ni lah badan. Okey. Katalah sehari dua tu betul lah sehari dua tapi tinggi sangat pula suhu dia 41 degree Celsius ke macam mana tu? Kalau tinggi sangat kena kurangkan lah. Kena kurangkan. Sebab kalau tinggi sangat sel kita sendiri akan seksa. Yes. So kalau tinggi sangat kena lawan. Panadol tak ada sangat side effect. Kalau dos yang sangat tinggi boleh merosakkan liver, hati. Kalau dos yang sangat tinggi lah. Dos yang sangat tinggi untuk Panadol. Untuk Panadol. Alright. Untuk Panadol. Ada orang putus cinta, dia pergi makan tu. Boleh. Memang berkemungkinan Hati Hatilah, liver. hancur. kerosakan Yeah. pada hati dia. Betul lah, putus cinta memang hati hancur lah. Okey. Clueless kejap tu kan. Itulah tu. Okey. Okey. Saya nak tanya ni, soalan ni menjerumus kepada wanita Sebab saya tahu Asmah mesti nak tanya, tapi saya tanya on behalf dia. Betul tak Asmah? Orang perempuan kadang sebelum period ke selepas period Ya. dia akan ada masalah datang demam. Yes. Apa semua kan? Saya tak apa tahu sangat. Jadi betul. itulah nak tanya, kenapa kadang-kadang berlaku demam? Is it normal kalau Sebelum macam period dan sebagainya. Okey, okey. Encik, idea dengan Asma kena faham yang banyak bakteria dan virus berada kat dalam badan kita. Okay? And kebanyakannya mekanisme dia ialah opportunistic bacteria. Means dia sudah ada. Dia dah dalam ada dah. mulut dah ada, dalam usus sudah ada, dalam kulit pun sudah ada bakteria. Dia tunggu masa untuk Nak explode. Okay? So dia tunggu masa, satu ialah immunity kita down. Satu lagi kita have super over infection. Means ada bertambah lagi banyak bakteria. Okay? So bila selalunya secara lazim perempuan sebelum dia datang bulan, masa tu hormone disbalance. Ya, betul. Ni kita cakap PMS lah. Hormone disbalance. Masa tu immunity akan down. Ataupun tak cukup tidur, tak cukup makan, immunity akan down. So masa tu Selalunya perempuan lah kan? laki pun boleh. Contohnya kita tengah stress, emotion, depression dan sebagainya. Tapi perempuan memang setiap bulan lah kena. So masa tu memang immunity dia down. Sebab dia ada benda lain nak keluarkan.
Sebab hormon dia, hormon diperbuat daripada protein. Kita lari topik sikit, tak apa. Buat daripada protein. Sebab Right? dia ada related juga sebenarnya. Protein, hormon dibuat daripada protein. Dalam badan kita ada sel untuk melawan bakteria dan sebagainya pun dibuat daripada protein. Protein juga. Right. So masa datang bulan, sel kita ambil protein kita untuk lebihkan untuk hormon untuk datang bulan. Okay, alright. Estrogen dan progesteron untuk bina dinding dan sebagainya. So badan kita akan kekurangan protein untuk membina sel pertahanan. Yes, alright. That's why masa tu memang kita down. That's why especially when you are before your period, you have to makan lebih. You have to makan yang berpatutan. Protein tu penting lah. Yeah. No wonder perempuan kuat makan. Maksudnya macam kalau kita dah macam contoh macam perempuan, kita dah agak dah kita boleh kira berapa bila kita akan Kitaran datang lah. PMS. Maksudnya at that time kita dah kena tahulah portion protein tu kita kena lebih sikit. Kena jaga badan, kena tidur lebih, kena minum air lebih. Jangan fikir banyak. Jangan fikir Tak, banyak. tak, maksud saya sebab apa? Dia related to emotion, betul tak? Correct. Dia related to emotion. Sebab bila kita demam ke apa, emosi kita yang kena kuat. Kalau emosi kita lemah, bakteria tu akan Bila emosi kita kurang, related juga kan? pertahanan kita kurang lah. So bakteria tu akan kencang masa tu. Bulan ni tarik 7 hari bulan, 8 bulan, asma punya nak datang bulan, masa tu kita attack. So dia opportunistic. Kebanyakan bakteria yang menjangkit kita sudah ada dalam kita, dalam mulut, dalam usus dan sebagainya. Kat kulit dan sebagainya. Dia tunggu masa kita down atau dia tunggu super infection. Means I sudah ada bakteria ni, you ada bakteria ni, I batuk kepada kamu. So bakteria tu berganda dua lah. So masa tu dia kita dah banyak ni, kita boleh jangkit. dia split lah kan? Jangkit lah. Dia mereplicate lah. Okay. So still benda tu related jugalah dengan antibody. Yes. Kita ada soalan daripada Abang Abang Live. Live. Antara antibiotik dengan ulam mana lagi bagus? Tak pisah dengan orang-orang Malaysia ni. Sebab orang-orang lama kita kadang-kadang macam jangan tak payah Jangan jumpa makan benda ni. doktor. Kita Nanti boleh rosak makan buah ulam. pinggang. Macam Ulam mana? tu Makan ulam. Ulam tu apa? Sayur kan? Yes. Okay, sayur-sayuran memang ada banyak vitamin. Alright. Vitamin. Sayur-sayur lah. Vitamin K, vitamin C, vitamin E, banyak vitamin dalam sayur. So ulam memang bagus untuk meningkatkan pertahanan diri. Sistem immunity. So tapi ulam dia general term kan. Yes, very. Dalam ulam ada macam-macam ada kan. So dia, apa yang you makan tu kena pastikan dia segar dan pastikan dia berpatutan lah dengan apa yang ada lah. Okay, understand. Tak boleh nak komen sangat dia. Dr. Chai, kalau lepas kita dah makan ubat antibiotik lah, berapa lama dia, how long dia punya ketahanan tu, effectiveness dia tu, keberkesanan dia tu berapa lama? Antibiotik. Kadang-kadang bila kita pergi dekat klinik asma, doktor akan tulis kat situ 2 kali sehari, 3 kali sehari. Okay. Semua ubat cara di-produce, harba di-manufacture ada efek yang berbeza. Lah, That's why semua ubat yang kita prescribe selalunya kita akan tulislah 2 kali sehari, 3 hari sebab semua ubat berbeza. Antibiotik pun dia ada banyak-banyak mekanisme. So that's why kita kena ikut tarik masa tu. Kalau tak kena. Okay. Memang kena ikut masa tu dan kena makan betul sebab nak immune kan, nak build sistem immune. Ingat ideal kalau doktor kata sehari 3 kali, awak jangan makan sehari 5 kali. Tak boleh. Jangan. Hati. Yes. Betul juga tu. Membalik kepada soalan. Kalau kata kita makan lebih pula, kalau kita like I said, katanya bahaya kan? ada bahaya. So antibiotik, kalau semua ubat yang masuk dalam badan, dia ada cara nak keluar. Dia boleh keluar melalui peluh, melalui kencing dan melalui pernafasan sebagainya. Dia ada cara metabolism dia lah. Okay. So kebanyakan antibiotik either masuk hati atau masuk buah pinggang. So kalau overdose, dia akan berleluasa ke hati atau buah pinggang, boleh merosakkan. Dia memang ada side effect lain lah, tapi yang mekanisme tu. Pernah tak dia makan antibiotik, lepas tu terkencing bau orange? Yes. Antibiotik EES tu kan? EES. Sebab dia nak keluar. So memang cara dia untuk keluar lah. So kalau dia berleluasa banyak, buah pinggang akan overkerja, akan kena toksik dan rosak. Okay. That's why tak boleh lah. Jangan makan berlebihan lah. Ikut masa, ikut time, ikut dos.
Dos penting. Dosage dia penting, tak boleh over. Kalau budak kecil, you selalu tengok doktor akan keluarkan kalkulator, dia kira-kira kan. Dia kira apa? Dia kira masa lah. Masa hadapan lah. Bukan masa saya dia kira. Dia kira dos untuk tu. badan, Untuk saiz badan. budak tu Saiz sendiri. badan. Ya. Saiz badan. Saiz badan. Berat badan lah. Berat badan. Oh, ikut berat badan juga? Okey. Okay, no wonder lah. Saya pernah baca satu artikel ni, dia kata terlalu banyak makan antibiotik pun Aidil, nanti akan menyebabkan masalah buah pinggang. I pernah baca artikel tu lah. Betul. I dah dapat pengesahan daripada Dr. Chai. Dan ada dia yang kata perkataan superbug kan. Okay. Superbug. This is a topic that I nak cakap pasal lah. Alright. Bacteria resistant. Okay. Bacteria resistant adalah satu benda yang berluasa sekarang ni. Yeah. I give you a simple example. Contohnya penicillin. Dijumpai di tahun 1920 something. Start diguna produce mass 1940 something, masa Perang Dunia Kedua. Okay. Sekarang ni penicillin sudah lebih kurang banyak bakteria dah resistant kepada dia. Penicillin dah tak ada makna. Okay, sebab kita ada resistant. Okay, we talk about resistant. This one is very important for everyone, all the viewers at home. Antibiotik kita kena ada cara nak guna. Ada cara nak guna. Tak boleh makan macam tu saja. I go back untuk bakteria dengan virus kan. Okay. Kalau you ada ada jangkitan, kalau betul ya bakteria, you makan antibiotik, okay. Tapi kalau dia virus, you makan antibiotik, tak ada makna. Yes. Tapi apa yang menyebabkan jadi teruk ialah, okay, contohnya lah, saya ada jangkitan sekarang, virus. Okay. I makan antibiotik. Tak ada makna. Alright. Sebab kan yang cakap virus tak boleh attack kan. Tak ada makna. So you still akan sakit. Virus tu akan berluasa. Tapi masalahnya ialah kita dah tunjuk pistol kita. Contohnya I demam virus, kat badan kita sudah ada bakteria. Okay. Sekarang I kasih antibiotik. So bakteria kat dalam badan kita yang tak menjangkit masa tu, dia sudah nampak antibiotik ni. Nampak. Pistol kita dah tunjukkan pistol kita. So bakteria itu akan nampak pistol tu and dia akan mutate. Okay. Oh, dia akan mutate, alright. Dia akan mutate. Dia nampak pistol tapi dia tak tembak ni, dia nak tembak benda lain. So dia nampak dia mutate. So the next kali dia membiak, dia akan resistant kepada pistol ni. Alright. That's why doctors always say kalau makan antibiotik kena makan sampai habis. Ingat tak? 5-10 hari. Tak boleh makan sehari dua rasa okey, ciao. Sebab kalau contohnya you ada jangkitan, bila you makan antibiotik, sehari dua you dah rasa elok dah, tapi you tak betul-betul bunuh orang ni. So orang ni dia masih ada lah. Dia yang survivor tu. Survivor tu dia dah pernah kena tembak dengan pistol ni, tapi dia tak mati. Dia pengsan je sebenarnya. Dia pengsan je. So dia tak mati. Yes, so dia akan beritahu anak-anak dia, jangan dah. pistol ni kita kena mutate. Kena jaga-jaga dengan dia. Kita kena mutate and kita lagi kuat dengan ni. So if you makan antibiotik tak cukup 7 hari ke 10 hari dan sebagainya, bakteria yang survivor tu dia akan stay kat dalam badan. Okay. And then the next time bila you guna pistol yang sama, tak ada makna dah. Sebab dia pernah rasa. Saya rasa doktor boleh tak lukis sikit figure A dengan B. Susah sikit. Tak, saya faham tapi penonton di rumah nak bagi jelas. Sebab memang kena makan bagi habis. Jangan makan tak habis. Itu asma kan? Betul. Okay, contohnya kita ada bakteria lah. Okay. Kita ada antibiotik. Okay. So antibiotik dia dah bunuh. Hari pertama bunuh 1. Hari pertama bunuh 2. Hari kedua bunuh. Dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Okay. Idea dia kita nak bunuh kaum ini sampai mati. Alright. Kira dia punya main achievement dia adalah KPI dia, aku nak kena bunuh diorang ni. Semua. Satu kaum. Okay. Tapi kalau kita ketinggalan kaum, No. survive Tertinggal lah. pula yang ni kan. Ditinggal. Sebab doktor cakap makan 7 hari, dia makan 3 hari je. Okay. Tertinggal 2 orang. Okay, so 2 orang ni dia lepak lah. Dia akan membiak. Mutate lagi. Tapi dia dah pernah rasa. So dia akan mutate. Ada banyak cara lah, tapi dia akan mutate untuk mengenal pastikan antibiotik ni. So yang ni pernah dengar tak teori Darwinism? Darwinism. Okay. Evolution. Okay. Evolution, It's the survival of the fittest. Yeah, Orang yang survive akan lagi kuat. Okay. Betul. Okay. So yang ni survivor lah. So survivor ni akan membiak survivors.
survivors. Dia akan yang- membiak yang kekal, yang akan fit And they are getting stronger lah. and they getting stronger. Okay, so the next time dia berjangkit, antibiotik ni tak ada makna. Masalah dia yang ni, antibiotik ni kalau contohnya lah kita terbatuk kepada orang lain. Orang lain pun akan berjangkit dengan survivor ni. Bila- Bila mutant lah, diorang ni kira mutant lah. Kira mutant lah. Dengan survivor ni, so antibiotik ni nak dengan ni pun tak ada makna. Alright. Itu secara simple lah. Yes, I yes, try to. understood. Okay. So that is the idea. That's why you kena habiskan antibiotik, and of course like I said, bukan semua demam perlu ada antibiotik. Yes, saya rasa explanation Dr. Chai sangat-sangat Lengkap. penting. Memang lengkap. Yes, sangat penting, sangat penting. lengkap. And make sure kalau you guys dapat antibiotik, make sure habiskan. Saya nampak ada soalan tapi agak terlindung sikit kat situ tapi dapat baca lagi. Apa dia tu? Bagaimana cara Simpanan ubat yang betul. Suhu ke, saya rasa macam tu lah kot. Ada Oh, setengah okay, orang yeah. macam kata tak sesuai simpan dekat dalam kompartmen yang tertutup sangat. Ada yang tak Suhu boleh yang direct terlalu sunlight. panas. Selalunya you Ada just have to sunlight. keep into a dry environment and suhu bilik lah. Dry environment, suhu bilik. And then you have to make sure that dia airtight. Selalunya dalam ubat dia sudah ada airtight kan. Okay. Expiry date tu Airtight. ialah expiry date selalunya ialah jangka masa paket ubat tu boleh simpan airtight. Okay. So so bukan semua benda you vacuum pack dia akan selama-lamanya vacuum pack. After a while it will terpecah. Ya, So, ya, understood. Okay, Aidil. Termenung pula Aidil. Kan sebab penerangan dia tu memang bila saya dia terbayang Ya, yang ni. betul. Betapa Sel. ngeri dalam badan kita ni sebenarnya ada mekanisme yang tengah bergerak. Yang sedang orang kata apa, buat sesuatu dalam badan kita. Ya, betul tu. Like macam virus tu, kalau you demam virus, you kasih antibiotik, you sebenarnya menyumbang kepada kepupusan manusia. Oh my God. Takutnya. Ayah, awak tu saya cakap, awak habis tak makan antibiotik? Habis. So kalau you virus, contohnya dia Ya. virus, lepas tu you ada orang kasih you antibiotik, you makan. Tapi like I say, virus tak ada makna, antibiotik tak makna untuk virus kan? Untuk virus, yes. So kalau you dah tunjuk you punya pistol kepada bakteria yang sudah ada kat dalam badan kita, bakteria tu dah belajar, dah mutate, then dia lagi kuat. Jadi nak kena tambahkan dos ke? Naikkan dos lagi. Satu ialah kita kena tambahkan dos, atau satu kita kena tukar antibiotik. Yes. That's why like I say, penicillin kira ni zaman ni kita tak boleh guna dah. Sebab kebanyakan bakteria sudah resistant kepada penicillin. Ini pendapat doktor sendiri ke? Ikut statistik lah. Statistik. Statistik. Kajian lah, kajian. Penicillin kita tak guna dah. Yang penicillin V dan sebagainya memang tak guna dah. Sebab dah resistant. So kerajaan selalunya dia kena kaji bacteria resistant, and then dia kena kasih guideline bakteria apa yang perlu digunakan pada waktu ini. So dia akan buat study impact study ke kat population, tengok masa ni bakteria sudah pandai mana. Okay. So kita tak boleh lawan dengan yang antibiotik resistant ni. Kita kena kasih antibiotik yang lain. Yang lain. Tapi ni kena ubah-ubah. Setiap 6 bulan, setiap setahun kita kena ubah antibiotik untuk menangani inilah. Okay, alright. Understand. Memang dah banyak dah kita dapat dari Dr. Chai ni. A bit too much lah. Betul. tak apa. Tak apa. Kami memang inilah tugas kami. Ini tugas kami. Yes. Memberi pencerahan. Terima kasih kepada doktor. Okay. I think this is the last question lah untuk Dr. Chai kan. Last. And definitely kita semua dah tahu sekarang ni kita ada satu virus yang memang sangat menakutkan dunia lah. We call it as coronavirus. So, apa pendapat Dr. Chai? Apa yang sepatutnya kita buat untuk mengelakkan jangkitan? Dan apa itu corona? Corona is a Latin word untuk crown. Crown, corona. Itu masuk corona. I baru tahu crown. Alright. Crown. So coronavirus means virus dia bentuk crown. Okay. Dia bentuk circle lah. Macam MERS-CoV. Pernah dengar tak MERS-CoV? MERS-CoV, Middle Eastern Respiratory Syndrome dari Mekah. Yang tu MERS-CoV. Middle Eastern Coronavirus. Tapi dia nama lain lah. Tapi dia bentuk dia sama, coronavirus. Okay, like I say, virus tu dia susah nak lawan satu, and satu lagi dia pandai mutate. Pernah tak you ambil influenza vaccine? Flu vaccine. Pernah. Flu vaccine. Dia kena beritahu flu baru dapat tangkap.
Kalau you ambil flu vaccine, you perasan tak doktor akan cakap datang balik lepas 6 bulan. Ada betul. Okay. Sebab another thing, virus dia cepat mutate. Okay. Dia sangat cepat mutate. So apa yang you vaksin yang you guna 10 tahun lalu sekarang tak relevan dah. So dia kena setiap 6 bulan tukar sebab dia mutate. Macam kita H1N1, H5N5 dan sebagainya. Sebab dia tengah mutate dan sebagainya. That's why sangat susah nak lawan viruses. So the only way for us to say, like I say virus, antibiotik tak jalan. Antiviral kalau ada pun dia relevan untuk seketika je. Untuk berapa bulan atau berapa hari dan sebagainya. Lepas tu kita kena produce baru. Okay? So the best way to fight it is of course increase your immunity. Tak kasih chance virus tu masuk. Okay, how to increase the immunity? Immunity of course is Antibiotik bukan. Bukan. Lecture saya 30 minit je. Itulah maksudnya selain daripada Increase your immunity, you kena tingkatkan vitamin. Tingkatkan vitamin. Tapi vitamin jangan spam. Jangan spam. Banyak orang spam vitamin C. Ya, betul. Okay? Vitamin C tak you spam banyak sangat, mungkin ada masalah bawah pinggang. Okay? Buat yang berpatutan saja. Ya. So berpatutan ialah 200 ke 400 miligram sehari. Okay? And then cukup tidur, cukup makan, exercise. kalau yang tadi kata tu makan ulam tu, Ulam boleh. untuk Ulam. build immunity kan. Sayur-sayuran. Buah-buahan. Sayur-sayuran, buah-buahan. Okay, and then of course you have to put kena mengawal hygiene kita lah. Cuci tangan, kebersihan cuci tangan, kerap kumur mulut. Tu pakai Kerap kumur mulut. Yes. You kena mulut kita kena kumur. Kalau boleh kumur 3-4 kali sehari. Ya. Air biasa, air garam, Listerine. Itu satu cara untuk tangasi lah. Ya. Kumur tak air dia? kami kalau setiap kali nak melakukan ibadah solat, kami kena kumur. Tapi you kumur macam tu je kan? Dia tak adalah. Kena kumur Kena kat belakang. kumur dalam Kumur. Kumur, basuh tangan dan sebagainya lah. Mask. Ya, mas. Cakap pasal topik mask lah. Alright. Mask sebenarnya mask sebenarnya tak adalah mencegah. Not that helpful lah. Mencegah sangat. Mask adalah penting untuk orang yang demam. Okay. Untuk mencegah dia daripada membatukkan bakteria atau virus tu. Tapi orang yang sihat tak sepatutnya pakai mask. Sebab kalau kita sihat, okay, like I say, when we breathe out, dia ada bila kita nak hembus nafas, kita sebenarnya hembus apa? Carbon dioxide dan sebagainya. Yes. Tapi kita juga hembuskan bakteria yang tak perlu. Alright. Dia tu pula Tapi kalau you pakai mask, bakteria tu menempel dekat jam lah. Kita batuk, kita hembus nafas semua untuk mengeluarkan bakteria yang perlu. Like I say, memang dalam badan ada bakteria. Hembusan nafas adalah satu buffer mechanism untuk keluarkan bakteria dan viruses. Alright. Okay. So kalau kita pakai mask, dia menempel lah. Dia menempel, bakteria tak keluar. So like I say, dia boleh superimpose, super infection. Patah balik. So kalau you sihat, it's always good to not wear mask and be at a open area. I forgot to tell about jangkitan coronavirus. Kenapa berluasa sekarang ni? Sebab kita selalu berada kat bilik tertutup. Di ruangan yang tertutup. Aircon, bilik dan sebagainya. Tapi kalau kita, it's always good to open your window lah. That's why I usually encourage people kalau boleh ambil bus. So bus ada window rather than you naik kapal terbang. Ya, betul. But of course kapal terbang dia ada ventilation system dia dan sebagainya lah. Tapi kalau aircon, ventilation dia just it's always good to open the window lah. So if you are planning to go for pesta, kalau pesta tu tertutup, try not to go to lah. Kalau pesta terbuka macam festival kat Padang, it is okay. It's not too bad. Kita pun dah dapat banyak maklumat daripada Dr. Chatita. Ya, betul. Dan Faham antaranya Faham. like Saya seriously. dah faham. So terima kasih sangat. bacteria resistance is a big issue. Jangan ambil sesuka hati. Kalau tak ada kaitan jangan ambil. Alright. Kalau terpaksa ambil habis. Okay. Ambil ikut pula jadual yang telah ditentukan. 7 hari 10 hari. Ambil sampai habis. Jangan ambil lebih.
Jangan ambil lebih, kurang. jangan ambil kurang. Ikut dos yang Ikut dos ditentukan yang oleh dah ditetapkan untuk saiz badan kita. untuk saiz badan kita. Ya. Tapi jangan ambil sesuka hati. So, contohnya Encik Aidil, berapa kali dah ambil antibiotik dalam hidup kamu? Tak terkira lah. Tak terkira. Mungkin kita, saya demam pun berapa kali kan. Mesti saya tak apa ingat lah. Tapi selalunya mesti doktor akan pesan suruh ambil 3 kali sehari, 2 kali sehari. Tapi dalam hidup kamu dah ambil 10 kali tak? Ada tak? Rasa lebih. 20? Mungkin. 30? Mungkin. Cik Asma? I more than 30 times saya rasa. Okay, so like I said, it's spam. You tak nak tunjuk pistol kamu. Ya. So you are actually contributing to bacteria resistant. Oh, bahaya. Okay. Macam saya doktor, Ya. tak pernah saya ambil antibiotik. Sebab it's always good to build your own immunity. Walaupun okay, like I said, walaupun bakteria, kita selalunya sebagai doktor kita tengok bakteria ni sangat teruk ke atau okey. That's why they do blood test dan sebagainya. Kalau okey, we always encourage boleh lawan. Kalau you lawan, you akan build immunity. Lagi lambat next time you dapat jatuh sakit. Kalau you selalu depend on antibiotik, lama-lama badan kita tak ada immunity itulah. Yeah. And you are contributing to bacteria resistant. Bakteria tu nak lagi kembang banyak. So please, like I say jangan simpi-simpi ambil. Ikut masa. Kalau terpaksa Kalau ambil, terpaksa juga ikut masa. habiskan. Apa yang doktor boleh concludekan? Ya. Concludekan. Melalui tajuk kita, antibiotik perlu atau tidak? Okay, antibiotik perlu atau tidak, like I say, kadang-kadang perlu, kadang-kadang tak perlu. Okay, it is a double-edged sword. It can help you now, but it might stab you in the back in 20-30 years. So if you want to help yourself now, please ambil appropriately lah. Don't simply take and take ikut masa. Demam sehari 2 tak perlu antibiotik. Biar badan buat dulu. And then demam virus tak perlu antibiotik. Demam bakteria je perlu. So selalunya saya akan lepas hari ketiga, selalunya saya akan buat blood test. Baru saya tengok perlu tak antibiotik. Kalau perlu, okey ambil, tak ada masalah. Tapi ambil sampai habis. Tapi kalau tak perlu, jangan ambil. Okey, ingat tu. Kalau perlu sangat-sangat, ambil sampai Baru habis. ambil Yes. Asma, ramai Ya. Ramai hari ni orang datang ke Pesta Ya, Buku. betul. Dan terima kasih pada Terima kasih kepada Dr. Chai Chong. Memberi perkongsian yang sangat bermakna tentang antibiotik. Dan ingat, jangan senang-senang ambil antibiotik. Jangan sesuka hati. Dan sebolehnya maksudnya sebolehnya, kita ni kena lakukan pencegahan lah. Pencegahan. Jagalah imuniti badan kita. Kalau kita rasa kuat nak jogging, buat sesuatu untuk diri kita. Take care of your foods and your lifestyle. Okay. Hygiene. Yes, Hygiene, and your kebersihan. hygiene. Yes, definitely. Okay. Aidil. Dari itu saja daripada kami. Ya, Terima betul. kasih banyak-banyak Dr. Chati Chai Chong. Terima Jangan kasih, lupa Dr. Chai. datang ke Pesta Buku Selangor. Ya. Masuk percuma, tak kena bayar pun. Dan tengoklah ni. Kalau dalam kamera ni boleh nampak. Adik-adik kita kat belakang ni memang sangat meriah. Sangat ramai. Jemput datang ke Pesta Buku. Dan kita akan jumpa ke next live ya. Ya, Asma, betul. Pukul berapa tu? Pukul 6? 6 petang. Ya, pukul 6 Kita akan jumpa ke next slot pukul 6 petang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan antibiotik. Bye.